Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini kami daripada kumpulan yang terdiri daripada Fauzan, Fakrul, Jad dan juga Hamidi akan menerangkan mengenai tugasan 2 bagi subjek SJHK 3203. Sebagai pengenalan, kehadiran British di Semenanjung Tanah Melayu bermula dengan penubuhan pelabuhan di Pulau Pinang pada tahun 1786. Langkah ini membuka lembaran baru dalam sejarah Tanah Melayu, di mana British memainkan peranan besar di dalam perkembangan ekonomi dan politik di wilayah ini. Dengan kedudukan strategik Pulau Pinang di Selat Melaka, British berusaha untuk mengukuhkan kawalan mereka ke atas perdagangan di Asia Tenggara. Seterusnya, mereka meluaskan pengaruh mereka ke Melaka dan Singapura, membentuk negeri-negeri selat pada tahun 1826 yang menjadi asas bagi kuasa penjajahan British di Tanah Melayu. Seterusnya, latar belakang Pulau Pinang. Pulau Pinang yang juga dikenali sebagai Pulau Prince of Wales merupakan wilayah jajahan pertama British di Semenanjung Tanah Melayu melalui Perjanjian Inggeris Kedah 1786 yang ditandatangani oleh Francis Light dan Sultan Abdullah Mukarram Shah, iaitu Sultan Kedah. Pada asalnya, Pulau Pinang adalah milikan Kesultanan Kedah. Sultan Abdullah bersetuju dengan menyerahkan wilayah tersebut kepada pihak Syarikat Hindia Timur Inggeris SHTI untuk mendapat bantuan dalam menentang serangan Siam. Pada 11 Ogos 1786, bendera Union Jack telah dinaikkan di Pulau Pinang. Seterusnya, Francis Light dan sepasukan tentera British telah menduduki wilayah tersebut atas nama King George III bagi pihak SHTI. Zaman penjajahan British di Malaysia telah dimulakan pada saat itu. Seterusnya, kronologi pendudukan British di Pulau Pinang. Pada abad ke-18, Kesultanan Kedah tergugat kerana wujud persengketaan dalam negeri dan ancaman kuasa asing. Sultan Kedah berusaha mendapatkan bantuan ketenteraan daripada British untuk mempertahankan kedaulatan negeri. Namun begitu, pihak British mengambil kesempatan daripada masalah yang dihadapi oleh Kesultanan Kedah dengan melakukan tipu helah bagi menduduki Pulau Pinang. Perebutan tahta Kesultanan Kedah. Krisis tahta berlaku apabila Sultan Muhammad Jiwa melantik Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah. Kerabat diraja Kedah yang tidak bersetuju dengan pelantikan tersebut telah berpakat dengan Bugis di Selangor untuk menentang Sultan Muhammad Jiwa. Sultan Muhammad Jiwa berusaha memohon bantuan ketenteraan daripada SHTI untuk mempertahankan kedaulatan negeri daripada serangan Bugis. SHTI menghantar Edward Monton berunding dengan Sultan Muhammad Jiwa. Rundingan gagal apabila SHTI tidak memberikan jaminan akan melindungi Kedah daripada ancaman musuh. Seterusnya adalah ancaman Siam. Semasa pemerintahan Sultan Abdullah, Siam menuntut kembali penghantaran bunga emas daripada kerajaan Kedah yang terhenti semasa perang Siam-Burma. Sultan Kedah berasa tergugat lalu memohon bantuan SHTI. Baginda menawarkan Pulau Pinang sebagai pangkalan kepada SHTI dengan syarat mendapatkan bantuan ketenteraan dan melindungi Kedah daripada ancaman Siam. Baginda meminta Francis Light, iaitu pedagang persendirian, untuk menyampaikan syarat tersebut kepada Gubernur Jeneral British di India. Seterusnya, tipu helah Francis Light menduduki Pulau Pinang.
Francis Light yang menyedari kedudukan strategik Pulau Pinang berjanji bahawa SHTI akan memenuhi syarat yang dipohon oleh Baginda Sultan Kedah. Sultan Abdullah yang berpegang pada janji tersebut menawarkan Francis Light membuka pertempatan di Pulau Pinang pada tahun 1786. Tawaran ini dibuat sementara menunggu jawapan daripada SHTI berhubung dengan syarat yang ditawarkan oleh Baginda. Francis Light menamakan Pulau Pinang sebagai Prince of Wales Island. Pertempatan mereka pula dinamakan Georgetown bersempena dengan nama Raja England. Seterusnya adalah pengukuhan kuasa British di Pulau Pinang melalui perjanjian. Pada tahun 1786, Siam menakluk Patani dan mengancam Kesultanan Kedah. Sultan Abdullah meminta bantuan ketenteraan SHTI seperti yang dijanjikan oleh Francis Light. SHTI enggan memberikan bantuan kerana tiada perjanjian ditandatangani dengan Sultan Kedah. Setelah menyedari tertipu dengan muslihat Francis Light, Sultan Abdullah menghimpunkan angkatan perang di seberang perai untuk mengambil semula Pulau Pinang. Angkatan perang Kesultanan Kedah dapat ditewaskan oleh Francis Light dengan bantuan tentera SHTI. Sultan Abdullah dipaksa menandatangani perjanjian dengan British pada tahun 1791. Perjanjian ini secara rasmi mengiktiraf pendudukan British di Pulau Pinang. Pada tahun 1800, George Lees, Gubernur Pulau Pinang, mendesak Sultan Kedah, Sultan Diauddin, menandatangani perjanjian dengan British. Perjanjian ini membolehkan British menduduki seberang perai. Pendudukan ini penting sebagai benteng pertahanan dan kawasan pertanian bagi membekalkan sumber makanan kepada penduduk di Pulau Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat seperjuangan saya iaitu Fauzan kerana telah memberi keterangan tentang topik yang sebelum ini. Jadi kita akan terus kepada Perjanjian London pada tahun 1824. Jadi Perjanjian London 1824 ini merupakan pemisahan pengaruh British dan Belanda di seluruh Nusantara lah. Perjanjian London 1824 ini merupakan perjanjian yang penting yang ditandatangani antara British dan Belanda untuk membahagikan kawasan pengaruh mereka di Asia Tenggara. Perjanjian ini adalah hasil rundingan yang bertujuan untuk menyelesaikan persaingan sengit antara kedua-dua kuasa kolonial ini dalam usaha mengawal perdagangan rempah dan laluan perdagangan di Nusantara. Konflik yang berlaku antara British dan Belanda ini menyebabkan perlunya satu perjanjian rasmi untuk mengelakkan ketegangan dan menjamin pengaruh kolonial masing-masing. Jadi isu utama Perjanjian London 1824 ini ia berkisar tentang pembahagian kawasan pengaruh antara British dan Belanda di Nusantara. Baik, kita akan tengok kepada isi Perjanjian London 1824. Isi perjanjian ini ia menetapkan bahawa British akan menguasai kawasan utara dan yang meliputi tanah Melayu dan Singapura, manakala Belanda akan menguasai kawasan selatan termasuk Sumatera dan Jawa. Kedua-dua pihak bersetuju untuk tidak campur tangan di kawasan yang berada dalam pengaruh pihak lain. Melalui perjanjian ini, British berjaya menghasilkan penguasaan mereka ke atas Singapura, sebuah pelabuhan penting yang strategik dalam laluan perdagangan Asia Tenggara. Sementara Belanda memberi tumpuan kepada kawasan-kawasan di selatan. Kesan daripada Perjanjian London ini adalah sangat signifikan dalam sejarah Asia Tenggara kerana ia bukan sahaja menetapkan sempadan politik di rantau ini tetapi juga memberi kesan jangka panjang kepada landscape etnik, budaya
dan politik Nusantara. Pembahagian kawasan ini mewujudkan pemisahan pemisahan jelas antara wilayah pengaruh British dan Belanda yang kekal sehingga zaman moden ataupun sehingga ke hari inilah, mempengaruhi pembentukan negara-negara seperti Malaysia, Singapura dan Indonesia. Melalui pemisahan ini, Nusantara terbahagi kepada dua kawasan berpengaruh dengan perbezaan budaya dan bahasa yang lebih ketara, sekaligus memperlihatkan strategi kuasa kolonial dalam melaksanakan dasar pemisahan wilayah untuk mengelakkan konflik. Selain daripada itu, Perjanjian London 1824 juga memperkukuhkan kedudukan. Selain daripada itu, Perjanjian London 1824 juga memperkukuhkan kedudukan British di tanah Melayu dan membuka jalan kepada penjajahan British yang lebih luas di wilayah tersebut. Kejayaan British mendapatkan Singapura melalui perjanjian ini memberi kelebihan strategik dalam mengawal laluan perdagangan utama di Selat Melaka. Hal ini turut memberi kesan kepada ekonomi dan struktur politik tempatan, di mana British mula memperkenalkan dasar-dasar mereka di tanah Melayu dengan lebih sistematik. Bagi Belanda pula, tumpuan mereka di Sumatera dan Jawa memberi laluan kepada pengukuhan kawalan politik dan ekonomi di kawasan-kawasan tersebut yang kelak menjadi bahagian utama negara Indonesia. Perjanjian London 1824 juga menjadi titik penting dalam perkembangan politik dan ekonomi di rantau ini. Ia memperlihatkan betapa besarnya pengaruh kuasa kolonial dalam menentukan sepadan dan nasib masyarakat di Asia Tenggara. Pembahagian kawasan melalui perjanjian ini turut menyumbang kepada perpecahan etnik dan budaya di kalangan masyarakat Melayu Nusantara, di mana wilayah yang dipisahkan oleh kuasa kolonial berkembang di bawah pengaruh dan nilai-nilai politik yang berbeza. Dalam sejarah Asia Tenggara, Perjanjian London 1824 dianggap sebagai perjanjian yang menentukan peta politik moden di rantau ini. Ia bukan sahaja memastikan kestabilan penguasaan kedua-dua kuasa kolonial, tetapi juga membentuk landscape politik dan ekonomi Asia Tenggara yang kekal hingga ke hari ini. Perjanjian ini juga memperlihatkan pendekatan diplomatik yang diambil oleh kuasa-kuasa kolonial tersebut dalam menjaga kepentingan ekonomi mereka, sambil menghindari konflik antara sesama mereka. Perjanjian ini menjadi bukti kepada dasar kolonialisme yang didasarkan kepada penguasaan dan pengaruh ekonomi yang kukuh, di samping meninggalkan kesan mendalam kepada rantau ini dari segi politik, budaya dan identiti etnik. Baiklah, kita akan pergi pula kepada Perjanjian Pangkor 1874. Perjanjian Pangkor 1874 ini merupakan perjanjian bersejarah yang menandakan permulaan pengaruh British secara rasmi dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu. Perjanjian ini terjadi di Perak, sebuah negeri yang menjadi tumpuan utama British kerana kekayaan sumber biji timahnya. Pada waktu itu, Perak dilanda ketidakstabilan akibat konflik dalaman antara pembesar Melayu serta persaingan sengit antara kumpulan pelombong Cina yang berebut kawasan perlombongan. Kekacauan ini menarik perhatian British yang mempunyai kepentingan ekonomi untuk melindungi perdagangan biji timah mereka. Oleh itu, British melihat keperluan untuk campur tangan demi menjamin kestabilan di kawasan tersebut. Baik, perjanjian ini melibatkan dua pihak utama, iaitu British dan pembesar-pembesar Melayu Perak, khususnya Raja Abdullah, seorang calon yang bercita-cita untuk diiktiraf sebagai Sultan Perak. Wakil British dalam perjanjian ini ialah Sir Andrew Clark, Governor negeri-negeri Selat yang memainkan peranan yang penting dalam meyakinkan pembesar-pembesar Perak untuk menerima syarat-syarat perjanjian. British juga menggunakan peluang ini untuk melantik seorang residen di Perak, iaitu
seorang pegawai British yang akan memberi nasihat dalam hal-hal pentadbiran dan ekonomi, menjadikan British pengaruh utama dalam pentadbiran negeri. Isi utama perjanjian Bangkok ini iaitu menegaskan bahawa seorang residen British akan dilantik di Perak untuk menasihati Sultan, khususnya dalam hal pentadbiran dan ekonomi negeri. Walaupun Sultan dan Pembesar Melayu masih memiliki kuasa dalam urusan adat dan agama Islam, mereka diwajibkan menerima nasihat residen dalam hal-hal lain yang berkaitan dengan pentadbiran. Sebagai imbalan, Raja Abdullah diiktiraf secara rasmi sebagai Sultan Perak yang sah, satu langkah yang memperkuat kedudukannya melalui sokongan British. Sistem ini memberikan peluang kepada British untuk mencampuri urusan negeri tanpa perlu mengambil alih kuasa secara langsung, menjadikan pengaruh mereka semakin kuat dalam kalangan masyarakat Melayu. Perjanjian ini juga memperkenalkan peranan baru dalam pentadbiran negeri, iaitu kedudukan residen British. Residen bukan sahaja bertanggungjawab dalam memberi nasihat, tetapi juga berperanan untuk memastikan keamanan, kestabilan dan melindungi kepentingan ekonomi British di Perak. Residen pertama yang dilantik adalah J.W.W. Birch yang mula melaksanakan kuasa British dalam pentadbiran negeri. Dengan adanya residen, British dapat memantau serta mengawal aktiviti ekonomi dan pentadbiran di Perak tanpa perlu mengambil alih kuasa secara rasmi, sekaligus memastikan keselamatan pelaburan mereka dalam industri biji timah. Kesan daripada perjanjian Bangkok ini sangat besar, terutama dalam konteks pengaruh British di tanah Melayu. Perjanjian ini bukan sahaja menandakan permulaan sistem residen di Perak, tetapi juga di negeri-negeri Melayu yang lain. Sistem ini menjadi asas kepada penjajahan British yang lebih mendalam, kerana British secara beransur-ansur menguasai aspek pentadbiran dan ekonomi di negeri-negeri Melayu. Akibatnya, pembesar Melayu kehilangan banyak kuasa dan peranan dalam pentadbiran negeri. Ketidakpuasan hati dalam kalangan pembesar tempatan juga mula timbul kerana pengaruh asing dalam hal-hal negeri semakin ketara. Jadi kepentingan sejarah ini, jika dilihat dari perspektif sejarah, Perjanjian Bangkok 1874 dianggap sebagai titik penting dalam sejarah penjajahan British di tanah Melayu. Sistem residen yang diperkenalkan melalui perjanjian ini telah mengubah struktur pentadbiran tradisional negeri-negeri Melayu, sekaligus memperkenalkan campur tangan British secara rasmi dalam hal pentadbiran. Perjanjian ini menjadi bukti kepada dasar kolonialisme British yang memperlihatkan usaha mereka untuk menguasai sumber-sumber ekonomi sambil mengekalkan kestabilan politik yang diperlukan untuk kepentingan ekonomi mereka. Secara keseluruhannya, Perjanjian Bangkok 1874 merupakan satu peristiwa penting dalam sejarah tanah Melayu kerana ia membuka jalan kepada penguasaan British secara rasmi dalam urusan negeri-negeri Melayu. Pengaruh British dalam politik dan ekonomi mula bertapak dan berkembang sementara kuasa tradisional pembesar Melayu semakin terpinggir. Perjanjian ini akhirnya membentuk lanskap politik dan ekonomi tanah Melayu pada masa hadapan serta menandakan permulaan era penjajahan British yang lebih mendalam dan menyeluruh. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, sekarang saya akan sambung tugasan ini dengan memperincikan tentang tindak balas masyarakat terhadap penjajah. Okey, sekarang kita lihat kepada tindak balas masyarakat terhadap penjajah. Okey, penentangan terhadap penjajahan British berlaku secara menyeluruh di tanah Melayu. Terdapat pelbagai bentuk penentangan yang dipamerkan oleh tokoh-tokoh tempatan, termasuklah pemberontakan bersenjata dan kebangkitan semangat nasionalisme. Sebagai contoh,
Tokoh-tokoh seperti Dor Said di Nanning, Datuk Maharaja Lela di Perak dan Tok Jangguk di Kelantan bangkit menentang kuasa British dan mempertahankan kedaulatan tanah air mereka. Keberanian tokoh-tokoh ini dalam mempertahankan tanah air mereka mencerminkan semangat patriotisme yang sangat tinggi dan mengukuhkan identiti bahasa Melayu sebagai masyarakat yang berani mempertahankan maruah mereka. Okey, selain itu, tindak balas masyarakat tempatan juga diterjemahkan melalui penubuhan persatuan dan pergerakan politik pada awal abad ke-20 yang di mana memperjuangkan hak-hak orang Melayu dan mengukuhkan kesedaran nasionalisme. Semangat juang ini akhirnya menyumbang kepada pembentukan identiti insan yang unggul dan mampu berdikari dalam menghadapi cabaran kuasa asing. Okey, sekarang kita lihat kepada tindak balas masyarakat dalam memperjuangkan kedaulatan Kedah. Okey, yang pertama kita akan lihat kepada latar belakang penjajahan Kedah oleh Siam dan British. Okey, kita sedia maklum bahawasanya Kedah merupakan salah satu negeri di semenanjung Tanah Melayu yang sering menjadi sasaran kuasa asing kerana kedudukannya yang strategik. Namun pada abad yang ke-19, Kedah berhadapan dengan ancaman penjajahan dari Siam dan British yang membawa penderitaan dan kesulitan kepada rakyat serta pemerintahan tempatan. Perjuangan untuk mengembalikan Kedah daripada penjajah ini melibatkan usaha gigih dari Sultan Ahmad Tajuddin dan rakyat tempatan yang berusaha untuk mempertahankan kedaulatan negeri dan hak mereka. Okay. Kita lihat kepada tahun 1821 pula, Siam menyerang dan menawan Kedah. Hal itu justru memaksa Sultan Kedah tersebut iaitu Ahmad Tajuddin untuk melarikan diri dan meninggalkan negerinya. Siam memerintah Kedah dengan keras dan kejam sehingga menimbulkan ketidakpuasan hati dalam kalangan rakyat Kedah yang merindukan pemerintahan Sultan mereka. Pada masa yang sama juga, British turut memainkan peranan dalam pergolakan ini dengan mencuba untuk mengukuhkan pengaruh mereka di rantai ini, khususnya melalui pangkalan mereka di Pulau Pinang. Okay, selepas kita tahu sedikit latar belakang, sekarang kita lihat cara bagaimana ni usaha Sultan Ahmad Tajuddin ni dia nak dapatkan balik Kedah tu. Okay. Sultan Ahmad Tajuddin yang berada dalam buangan di Pulau Pinang berusaha untuk mengembalikan Kedah dari cekaman Siam. Baginda berulang kali melancarkan pemberontakan dan merancang strategi untuk menentang Siam. Walaupun percubaan-percubaan ini sering kali gagal, di samping itu Sultan Ahmad Tajuddin juga meminta bantuan dari pihak British untuk menolong beliau membebaskan Kedah daripada kuasa Siam. Namun, British enggan campur tangan secara langsung kerana mereka enggan menjejaskan hubungan diplomatik mereka dengan Siam. Yang ketika itu merupakan rakan dagang yang penting bagi British. Okay, setelah banyak cara Sultan Ahmad Tajuddin ni nak dapatkan Kedah balik, okay, telah ada satu perjanjian antara British dan Siam untuk mengembalikan Kedah ni seperti dahulu kala. Perjanjian British Siam ni yang ditandatangani pada tahun 1909 menjadi satu titik penting dalam sejarah Kedah. Dalam perjanjian ini, British dan Siam ni mereka bersetuju untuk menyerahkan Kedah serta beberapa negeri lain kepada British. Walaupun Kedah ni berada di bawah pengaruh British, peralihan kuasa ini memberi peluang kepada Kedah untuk melepaskan diri daripada pemerintahan Siam yang sangat kejam. Okay. British membenarkan Kedah untuk mengekalkan tahap autonomi mereka tertentu
dalam pentadbiran tempatan, dan hal ini sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada rakyat Kedah yang sekian lama tertekan di bawah pemerintahan Siam. Seterusnya kita lihat kepada pengaruh pejuang dan rakyat tempatan. Okey, dalam pada masa yang itu, rakyat Kedah ni mereka terus memberikan sokongan kepada Sultan mereka, iaitu Sultan Ahmad Tajuddin, dan perjuangan menuntut hak mereka. Mereka menunjukkan kesetiaan yang mendalam kepada pemerintah tempatan dan turut serta dalam usaha menentang penjajah sama ada Siam maupun British. Selain itu, keberanian dan semangat patriotisme yang ditunjukkan, yang ditampilkan oleh rakyat Kedah ini menjadi sumber kekuatan kepada Sultan mereka dan memperkukuhkan perjuangan menuntut kemerdekaan bagi negeri Kedah. Okey, sekarang kita lihat kepada perjuangan Tok Jangguk. Namun, sebelum kita mendalami tentang ataupun mengenali lebih mendalam tentang Tok Jangguk ni, marilah kita sama-sama melihat serba sedikit latar belakang Tok Jangguk ni. Okey, Tok Jangguk atau nama sebenar beliau iaitu Haji Mat Hassan bin Munas adalah seorang pejuang Melayu yang terkenal di Kelantan pada awal abad ke-20. Beliau merupakan seorang ulama yang dihormati di Pasir Putih, Kelantan, dan mempunyai latar belakang pendidikan agama yang sangat kuat. Tok Jangguk ni mendapatkan pendidikan di Mekah yang mana telah membentuk kepribadian dan pandangan beliau terhadap isu-isu ketidakadilan. Tok Jangguk adalah seorang pemimpin yang disegani oleh masyarakat setempat, bukan hanya kerana pengetahuannya dalam bidang ilmu agama, tapi juga kerana keberaniannya yang menentang ketidakadilan yang dilakukan oleh penjajah British terhadap rakyat-rakyat di Kelantan. Okey, kita lihat kepada penyebabnya Tok Jangguk ni memberi penentangan terhadap pihak British. Okey, penentangan Tok Jangguk terhadap pihak British bermula apabila pihak British ni mula memperkenalkan dasar cukai yang sangat tinggi kepada penduduk tempatan di negeri Kelantan. Okey, dasar cukai yang dikenakan ni menyebabkan kesesaraan dan ketidakpuasan dalam kalangan rakyat Kelantan dan yang bergelut untuk menyesuaikan diri dengan sistem baru yang dibawa oleh British ni. Selain itu, British juga telah mengganggu cara hidup masyarakat setempat dan cuba mengawal urusan pentadbiran di Kelantan. Campur tangan British ini dilihat sebagai satu ataupun sebuah ancaman kepada adat dan tradisi masyarakat Melayu yang sudah sekian lama diamalkan secara turun-temurun. Penduduk tempatan merasakan hak mereka ni seperti dirampas dan tindakan British itu dianggap sebagai bentuk penjajahan yang mengacam kedaulatan negeri Kelantan. Okay, Tok Jangguk telah membuat kebangkitan di Pasir Putih pada tahun 1915 apabila beliau merasakan ketidakpuasan hati terhadap British. Okay, pada tahun 1915, Tok Jangguk memimpin satu kebangkitan di Pasir Putih, Kelantan sebagai usaha untuk menentang pentadbiran British dan menuntut keadilan bagi rakyat tempatan. Tok Jangguk berjaya mengumpulkan sokongan ramai dalam kalangan penduduk tempatan yang turut berasa seperti tertindas oleh dasar-dasar British yang menindas. Dengan sokongan daripada penduduk setempat,
Tok Jangguk dan pengikutnya berjaya melancarkan serangan ke atas pegawai British di Pasir Putih. Kebangkitan ini menunjukkan ketegasan Tok Jangguk dalam memperjuangkan hak rakyat Kelantan untuk bebas daripada cekaman penjajahan British. Okay, apabila Tok Jangguk telah membuat kebangkitan, telah tidak puas hati dan menyerang pegawai British ni, jadi pihak British telah membuat satu tindakan dan tindakan untuk menangkap sosok Tok Jangguk ni. Namun, British memandang kebangkitan ini sebagai sebuah ancaman yang sangat serius terhadap kekuasaan mereka di Kelantan. Okey, bagi menupaskan pemberontakan tersebut, British telah menghantar pasukan tentera dari Kota Baru untuk menyerang Tok Jangguk dan pengikutnya. Dalam pertempuran yang sangat sengit yakni, Tok Jangguk akhirnya tewas, terbunuh. Setelah kematiannya, pihak British membawa jenazah Tok Jangguk ke Kota Baru dan menggantungkannya dalam keadaan terbalik di tempat awam sebagai amaran kepada rakyat Kelantan agar tidak menentang mereka. Tindakan British ini menunjukkan betapa mereka cuba menakut-nakutkan penduduk tempatan untuk menghalang sebarang usaha penentangan terhadap pemerintahan mereka. Sekarang kita lihat pada kesan kebangkitan Tok Jangguk ni dan legasi perjuangan Tok Jangguk. Okay, walaupun kebangkitan Tok Jangguk ni tidak berjaya untuk membebaskan Kelantan daripada kecengkaman musuh iaitu British, namun perjuangan beliau ni banyak meninggalkan kesan yang sangat mendalam dalam kalangan masyarakat setempat. Okay, Tok Jangguk ni dikenang sebagai seorang pejuang yang sangat berani dalam mempertahankan maruah dan hak rakyat Kelantan daripada ketidakadilan penjajahan British. Keberanian beliau menjadi simbol penentangan terhadap penjajahan dan semangat perjuangannya terus menjadi inspirasi bagi generasi seterusnya dalam perjuangan menuntut kemerdekaan tanah Melayu. Assalamualaikum, saya Ahmad Hamidi. Sekarang kita beralih pula kepada perjuangan Datuk Bahaman. Sebelum itu, kita perlulah lihat kepada latar belakang beliau. Nama sebenarnya adalah Abdul Rahman bin Tunku Imam Nuh. Beliau adalah seorang pemimpin tempatan di Pahang pada abad yang ke-19. Beliau memegang jawatan sebagai orang kaya setia perkasa pahlawan Semantan, iaitu seorang pemimpin yang sangat bertanggungjawab di daerah Semantan. Datuk Bahaman dikenali kerana kebijaksanaannya dalam mengatur strategi dan kepimpinannya dalam menentang penjajahan British. Beliau menentang campur tangan British dalam pentadbiran tradisional dan pengurusan ekonomi tempatan, terutamanya isu pengutipan cukai yang menjejaskan kepada penduduk setempat. Perjuangannya memuncak dalam peperangan Semantan 1891 hingga 1895, di mana beliau memimpin pasukan tempatan menentang British. Walaupun akhirnya terpaksa berundur dan melarikan diri ke Thailand, Datuk Bahaman diingati sebagai pejuang yang mempertahankan kedaulatan tanah air. Perjuangan Datuk Bahaman. Perjuangan Datuk Bahaman adalah salah satu kisah yang sangat penting dalam sejarah Malaysia yang mana mencerminkan semangat nasionalisme awal dalam menentang penjajahan British. Datuk Bahaman dikenali sebagai pemimpin yang berani dan gigih dalam mempertahankan kedaulatan tanah airnya, khususnya di negeri Pahang semasa era kolonial pada akhir abad yang ke-19. Sebagai seorang pemimpin tempatan, Datuk Bahaman memegang jawatan sebagai orang kaya setia perkasa pahlawan Semantan. Jawatan ini memberikan beliau kuasa dan pengaruh dalam menguruskan daerah Semantan.
Beliau bukan sekadar pemimpin biasa, tetapi beliau dianggap sebagai seorang yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Kerana apa? Kerana kebijaksanaannya, keberaniannya dan sebagainya. Perjuangannya bermula apabila pihak British mula mencampuri urusan pentadbiran dalam tradisional Melayu, khususnya dalam soal pengutipan cukai dan pengurusan hasil bumi yang menjejaskan kepada kepentingan penduduk tempatan. Salah satu peristiwa penting yang mencetuskan kepada konflik besar antara Datuk Bahaman dan pihak British ialah peperangan Semantan yang berlangsung antara tahun 1891 hingga 1895. Ketidakpuasan hati terhadap tindakan British yang semakin menekan dan merampas hak-hak masyarakat tempatan mendorong Datuk Bahaman memimpin satu gerakan penentangan. Peperangan ini melibatkan siri pertempuran yang sengit di mana beliau dan para pengikutnya melancarkan serangan terhadap kubu-kubu British dan kem-kem mereka. Dalam peperangan ini, Datuk Bahaman mengaplikasikan taktik perang gerila yang berkesan. Beliau dan para pejuangnya sering melancarkan serangan mengejut ke atas musuh, kemudian berundur ke kawasan hutan untuk mengelak daripada ditangkap. Taktik ini membuatkan pihak British berhadapan dengan kesukaran dalam menumpaskan gerakan penentangan tersebut dan membuktikan kehebatan strategi Datuk Bahaman serta pengikutnya dalam mempertahankan wilayah mereka. Datuk Bahaman tidak bersendirian dalam perjuangannya kerana beliau telah mendapat sokongan daripada tokoh-tokoh lain seperti Mak Kilau, Tok Gajah yang juga terkenal sebagai pejuang tanah air. Sokongan ini memperkuatkan lagi gerakan penentangan di Pahang dan membuktikan bahawa perjuangan Datuk Bahaman bukan sekadar isu peribadi tetapi satu perlawanan untuk menegakkan maruah bangsa dan menolak penjajahan. Walau bagaimanapun, perjuangan ini akhirnya menemui halangan besar apabila pihak British telah menggunakan kekuatan mereka yang lebih besar dan sumber yang lebih banyak. Datuk Bahaman dan pengikutnya terpaksa berundur dan beliau dipercayai melarikan diri ke Thailand untuk mengelakkan penangkapan. Pengunduran ini menandakan telah berakhirnya salah satu perlawanan penting dalam sejarah Pahang. Walaupun perjuangan Datuk Bahaman tidak membawa kepada kemenangan yang mutlak, ia meninggalkan legasi yang mendalam dalam sejarah Malaysia kita. Semangat keberanian dan pengorbanan beliau telah menjadi simbol kepada patriotik dan keteguhan dalam menentang kuasa asing. Kisah perjuangannya terus dikenang sebagai bukti bahawasanya usaha untuk mempertahankan hak dan kedaulatan tanah air sentiasa menjadi keutamaan bagi generasi pejuang terdahulu. Perjuangan Datuk Bahaman mengingatkan kita akan nilai keberanian dan keazaman dalam mempertahankan maruah bangsa dan kedaulatan tanah air. Seterusnya, kita lihat pula kepada perjuangan Dul Said. Dul Said atau Abdul Said merupakan penghulu ke-9 di Naning, sebuah daerah kecil di Melaka. Beliau memegang peranan sebagai pemimpin yang mempertahankan kedaulatan dan autonomi wilayahnya daripada pengaruh British pada awal abad ke-19. Dul Said dilahirkan dalam masyarakat Melayu yang kuat kepada pegangan adat dan tradisi tempatan. Beliau menentang pengenaan cukai sebanyak 10% oleh British ke atas hasil penanian di Naning iaitu dianggap sebagai campur tangan yang tidak sah dalam urusan daerah yang bebas. Penolakan ini telah mencetuskan Perang Naning di mana beliau memimpin penduduk tempatan dalam menentang serangan British. Meskipun berjaya dalam pertempuran awal, Dul Said akhirnya dikalahkan oleh kekuatan tentera British yang lebih besar. Selepas kekalahan itu, Naning dimasukkan ke dalam pentadbiran British. Walaupun begitu, Dul Said dikenang sebagai seorang pemimpin yang berani dalam mempertahankan maruah dan hak tanah airnya.
Perjuangan Dul Said. Penolakan Dul Said terhadap cukai ini telah mencetuskan Perang Naning yang telah berlangsung dalam dua fasa antara tahun 1831 dan 1832. Perang ini menjadi titik yang penting dalam perjuangannya untuk mempertahankan Naning daripada penjajah. Pada perlawanan pertama pada tahun 1831, Dul Said dan pasukannya telah berjaya menewaskan tentera British yang cuba menyerang Naning. Kejayaan ini telah mengejutkan pihak British dan menunjukkan kekuatan serta semangat perjuangannya Dul Said dan penduduk tempatan. Dul Said sebenarnya tidak berjuang sendirian. Beliau telah mendapat sokongan daripada beberapa kawasan yang hampir seperti Rembau, Sungai Ujong dan Seri Menanti. Bantuan dan sokongan daripada komuniti ini memperlihatkan bahawa perjuangan Dul Said mendapat simpati dan sokongan yang meluas daripada masyarakat yang turut menolak kuasa penjajah. Perpaduan dan sokongan ini telah mencerminkan bahawa kesedaran kolektif tentang pentingnya mempertahankan tanah air dan menolak sebarang bentuk penindasan. Namun, perjuangan Dul Said telah menghadapi cabaran yang sangat besar. Pada tahun 1832, dalam peperangan yang kedua, British telah membawa masuk lebih banyak tentera dan menggunakan strategi yang lebih teratur yang akhirnya menyebabkan kekalahan pasukan Dul Said. Selepas kekalahan ini, Dul Said telah ditangkap dan wilayah Naning diletakkan di bawah pentadbiran British. Kekalahan ini telah menandakan telah berakhirnya penentangan bersenjata di Naning. Tetapi, legasi perjuangan Dul Said tetap kekal sebagai lambang keberanian dan pengorbanan. Walaupun Dul Said tewas dalam perjuangannya, kisahnya tetap dikenang sebagai simbol keberanian dan ketabahan dalam mempertahankan kedaulatan tanah air. Beliau telah menjadi contoh kepada masyarakat setempat dan generasi yang akan datang tentang pentingnya mempertahankan maruah dan hak terhadap penjajahan. Perjuangan Dul Said diabadikan dalam sejarah Malaysia sebagai penentangan awal yang memberikan inspirasi kepada pejuang-pejuang lain dalam usaha menentang penindasan dan memperjuangkan kebebasan. Akhirnya, legasi perjuangan Dul Said telah mengingatkan kita bahawa semangat mempertahankan tanah air tidak mengenal kekalahan mutlak. Walaupun ditewaskan, nilai keberanian dan usaha gigih Dul Said terus hidup sebagai simbol semangat nasionalisme dan penentangan terhadap kuasa. Kesimpulannya, sejarah pengaruh British di tanah Melayu telah menunjukkan bagaimana penjajahan ini telah memberi kesan yang mendalam terhadap politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. British telah memperluaskan pengaruhnya di tanah Melayu pada awal abad ke-19 melalui perjanjian dan perjanjian politik dengan pemerintahan tempatan seperti Perjanjian Pakoh 1874 yang telah menjadi titik tolak kepada penguasaan British di Perak dan negeri Melayu. Matlamat utama British adalah untuk mengawal ekonomi seperti biji timah, getah dan lain-lain. Namun pengaruh British tidak diterima begitu sahaja oleh masyarakat. Penjajahan ini telah mencetuskan pelbagai tindak balas daripada pemimpin tempatan dan masyarakat yang berusaha mempertahankan kedaulatan mereka. Peperangan seperti Perang Nani yang dipimpin oleh Dul Said, peperangan Pahan oleh Datuk Bahamang serta kebangkitan tokoh-tokoh lain seperti Mat Kilau, Tok Janggut dan Tok Gajah telah mencerminkan keazaman rakyat tempatan dalam menentang penjajah. Selain peperangan bersenjata, terdapat juga bentuk-bentuk penentangan lain seperti gerakan nasionalisme yang bermula pada awal abad ke-20. Gerakan ini telah menjadi asas kepada kesedaran politik dan semangat nasionalisme yang berkembang yang akhirnya membawa kepada tuntutan kemerdekaan pada pertengahan abad yang ke-20. Pengaruh British juga mencorakkan sistem pentadbiran, pendidikan dan ekonomi di tanah Melayu. Walaupun sebahagian daripada perubahan ini telah memperkenalkan elemen moden, namun ia turut membawa kesan negatif seperti perpecahan etnik dan pengasingan ekonomi antara kaum. Tindak balas masyarakat tempatan terhadap pengaruh British adalah penting kerana ia membentuk identiti dan semangat kebangsaan yang menjadi asas kepada perjuangan menuntut kemerdekaan, perlawanan dan pengorbanan tokoh-tokoh tempatan
dapat menanam benih kesedaran kolektif yang akhirnya membawa kepada pergerakan nasionalis yang lebih teratur dan berkesan. Penentangan ini menunjukkan bahawa masyarakat Tanah Melayu tidak pasif terhadap penjajahan tetapi mempunyai keberanian dan semangat untuk mempertahankan hak mereka. Akhir sekali, perjuangan menentang pengaruh British bukan sahaja penting sebagai refleksi keberanian dan keteguhan masyarakat tempatan, tetapi juga membentuk sejarah negara dengan mewujudkan satu identiti kebangsaan dan semangat perpaduan. Warisan perjuangan ini telah menjadi pengajaran dan peringatan tentang pentingnya kedaulatan, semangat patriotik serta hak menentukan nasib. Faktor-faktor ini telah menjadi pendorong kepada pembentukan Malaysia moden yang berdiri atas semangat kemerdekaan dan integrasi nasional. Sekian, terima kasih.